Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Kita nak teruskan lagi pagi ni. Kita sedia maklum bahawa kita sekarang ni berada dalam musim-musim orang kata nak feel mood untuk korban tu. Sikit lagi insya-Allah. Ini yang kita nak bawakan perkongsian pada pagi ini, korban hayat di bumi Anbiya, insya-Allah. Bersama dengan kita di Petang Assalamualaikum, iaitu selaku Ketua Pegawai Eksekutif Global Hayat, iaitu Ustaz Muhammad Farhan Muhammad Fazil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih bersama dengan kami Ustaz. Ustaz, pagi ni Ustaz, kita nak kongsikan bersama dengan penonton-penonton keistimewaan antara lain apabila kita melaksanakan ibadah korban di bumi Anbiya, mungkin di bumi Syam. Kongsikan juga kepada kami Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada Ola. So bila kita sebut bumi Syam ni dan juga bumi Anbiya ni, dia merangkumi 4 buah negara lah. Dia Palestin, Syria, Lebanon, Jordan. 4 buah negara bumi Syam sebelum dipecahkan oleh pihak penjajah. Jadi bila kita sebut tentang bumi Syam, bumi Anbiya ni, dia bukan sekadar kawasan konflik ataupun negara yang ada krisis kemanusiaan. Tapi tempat-tempat ni juga bukan bumi yang diberkati. Ada barakah di sana. Dan juga sangat dekat dengan sejarah para nabi, para Anbiya. Kita ambil contoh Palestin. Palestin sendiri merupakan bumi Anbiya dan merupakan tempat Nabi Ibrahim AS, Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS dan juga ramai lagi para nabi yang berdakwah, yang berjuang dan akhirnya meninggal di sana juga. Dia ramai. Jadi bila kita buat korban di bumi Anbiya ni, bumi Syam ni, kita bukan sekadar bantu mereka yang ataupun kita menegakkan syariat Islam, buat korban, syiar Islam tertegak dan sebagainya, tapi kita juga membantu mereka yang sedang diuji, yang merupakan saudara kita, saudara Islam kita yang sedang diuji dengan peperangan, dengan sekatan makanan, dengan sumber makanan yang terhad, kebuluran, kemiskinan yang sangat dahsyat, yang sangat berat lah. Berat mata memandang, berat mata memikul lah, bahu memikul . Jadi bila kita buat korban di sana, insya-Allah kita bantu mereka yang sangat memerlukan di sana. Dan alhamdulillah pada tahun ini Global Hayat kita buat kempen korban hayat. Kita buat di sanalah, di Gaza, di Baitul Maqdis, di Syria, di Lebanon, di Yaman. Dan kita buat tu yang paling rendah serendah RM800 sahaja dekat sana. Dan di samping kita juga buka kepada satu peluang besar, iaitu sedekah daging. Sedekah daging ni serendah RM50 ataupun semampunya. Sedekah daging ni bukan ibadah khusus korban. Tapi kita nak ajak masyarakat supaya buat sedekah daging ni untuk menjayakan projek korban. Walaupun RM50 dengan muka harga yang mahal di sana, tapi masih mampu untuk kita laksanakan ibadah di sanalah. Okey, itu antaranya istimewanya di bumi Anbiya ni, bahawa ini adalah bumi yang diberkati. Mungkin ada keberkatan daripada apa yang kita kongsikan di sana, insya-Allah. Ustaz, Jumaat ni tarikh yang bersejarah, iaitu Hari Nakbah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kenapa isu Nakbah ni perlu di-highlightkan, perlu diingati oleh masyarakat kita, Ustaz. Okey, baik. Isu Nakbah ni, Nakbah merupakan dalam bahasa Arab malapetaka lah. Dalam malapetaka, Nakbah bahasa Arab, dalam bahasa Melayu malapetaka. Bila sebut Nakbah Palestin ni, tahun ini kita memperingati 78 tahun penjajahan rejim Zionis ke atas bumi Palestin. Nakbah yang berlaku 15 Mei 1948 merupakan tragedi hitam. Maknanya tragedi yang sangat besar, yang titik hitam yang menimpa umat Islam. Bukan setakat menimpa di Palestin, tapi sebenarnya menimpa seluruh umat Islam. Kita kat Malaysia pun turut merasai malapetaka yang besar ni, di mana lebih 700,000 rakyat Palestin dihalau keluar daripada tanah Palestin. Dan kita lihat masa itu juga berlakunya kemusnahan hampir 500 kampung dan juga bandar di sana. Jadi bila kita sebut Nakbah ni, kita bukan sekadar nak ajak ataupun orang kata nak nostalgia, nak mengimbau balik, nak membuka luka lama ataupun nak meniupkan kemarahan umat, tapi kita nak dunia sedar bahawa Palestin ini perlu diperingati, perlu diingatkan. Sebab apa? Sampai ke hari ini masih dijajah. Kesannya kita masih rasa sampai sekarang. Bayangkanlah ada keluarga, ramai keluarga. Bila saya pergi ke Syria, ke Lebanon, ke kamp pelarian, banyak keluarga yang terpaksa jadi pelarian. Tinggalkan tanah air mereka ni dah hampir 80 tahun. Kan? Kehilangan rumah, tanah dan juga ahli keluarga mereka. Jadi tanggungjawab kita untuk bebaskan Palestin ni masih terletak pada kita punya bahu, kita punya tengkuk kita, sampailah hari kiamat nanti. Jadi kita sebagai umat Islam, kita sebagai rakyat Malaysia yang cintakan kedamaian, yang cintakan kemanusiaan, yang cintakan kasih sayang ni, sepatutnya kita akan terus menyebarkan kesedaran, terus berdoa untuk mereka dan terus kita menyumbanglah kepada mereka. Solidariti untuk Palestin ni atau bumi Syam secara amnya,
solidariti yang berterusan. Kenapa? Sebab apa? Sebab ni perjuangan yang tanpa noktah. Jadi nakbah kita ni tahun depan 79 tahun, 2 tahun lagi 80 tahun. Tapi kita mengharapkanlah dengan bacaan-bacaan yang ada ni, mungkin 80 tahun lah usia penjajah Zionis ni kan. Jadi nakbah ni perlu diperingati setiap tahun. Tapi setiap tahun kita tajdid, memperbarui kita punya semangat perjuangan kita untuk kita bebaskan Palestin. Sebab apa? Akhirat nanti akan ditanya. Betul. Apakah kita punya peranan, apakah tanggungjawab kita, apakah yang telah kita buat untuk memastikan projek pembebasan ini dapat dilaksanakan. Kalau kita bebas nanti Palestin tanpa kita bantuan kita, rugi. Rugi. Kita tengok orang menang dan sebagainya, kita hanya tepuk tangan je. Tapi pahalanya tak dapat. Ataupun tak dapat apa-apa lah. So rugi. So nakbah ni perlu peringati sampai bila-bila. Kita kena perbaharui semangat kita. Betul. Perjuangan kita setiap tahun tu, itu yang perlu kita ambil kira. Ustaz, ramai tadi sebentar tadi Ustaz ada kongsikan berkaitan dengan sedekah daging. Perkongsian berkaitan daging di Bumi Anbiya ni. Ustaz, orang ada juga yang mengatakan bahawa sedekah daging ni nampak kecil. Tapi sebesar mana sebenarnya nilainya apabila ia sampai ke tangan penerima? Okey, sedekah daging ni satu usaha, satu benda yang kita buat untuk kita pastikan projek korban ni dapat dilaksanakan dekat tempat-tempat tersebutlah. Walaupun macam mana pun harga naik, tapi kita dapat juga buat ibadah korban di sana dengan sedekah daging yang kita buat bersamalah. Jadi bila kita sebut tentang daging ni, kadang-kadang kita orang Islam, orang Malaysia ni biasa makan dah. Dalam seminggu pasti dapat makan. Tapi di sana, di Palestin, Syria, Lebanon, Yaman ni, kadang-kadang mereka tak dapat langsung rasa. Sepanjang tahun tak pernah rasa je. Tak pernah rasa pun apa daging korban ataupun daging sendiri. Jadi bayangkanlah ada apa ketua keluarga, ada ibu tunggal yang terpaksa pilih. Duit yang sikit ni terpaksa pilih. Nak beli ubat ke nak beli roti untuk anaknya yang tengah sakit dan kelaparan. Sebab apa? Duit sikit. Jadi bayangkanlah bila sampai daging korban ni mereka menikmatinya sangat-sangat besarlah dia punya nikmatnya dan juga dia punya kelebihan buat kita semualah. Jadi kita buat sedekah daging ni, kita pun maklumlah memang harga di Gaza Palestin mahal. Saya bayangkan kita boleh cerita sikit, mungkin di Gaza dulu dengan harga 2,000 boleh dapat seekor kambing. Sekarang ni dah mencecah 15 ke 22,000 lah. Ataupun 23,000 harga sana. Sebab apalah, time perang, apa stok terhad, nak ternak, nak besarkan apa kambing pun payah dan sebagainya lah. Dan memang dari segi keselamatan pun sebabkan susah. Jadi orang pun kadang-kadang ada mungkin ada potensi untuk dicuri sebagainya. Jadi memang mahal. Tak adalah kata mahal tu tiba-tiba saiz besar ataupun jadi 1 kilogram, tak ada kan. Sedangkan orang di sana pun kebanyakan mereka dah turun 30 kilogram lah sebab apa perang berlaku ni. Jadi dengan mahalnya harga di sana di Gaza seekor kambing dalam 22-23,000. Kemudian di Baitul Maqdis pun mencecah 3,000 lebih. Jadi kita melihat kita nak buat juga syiar Islam ni. Kita nak pastikan juga dapat bantuan kat sana. Jadi kita nak buat juga, kita buatlah sedekah daging. Jadi bayangkanlah istimewanya tahun ini, pada tahun ini kita buat apa? Disebabkan harga mahal, tapi kita nak buat juga. InsyaAllah pada tahun ini kita akan korbankan 2 ekor kambing dekat Gaza. Kan, walaupun harga mahal, kita akan buat juga korban di Gaza, 2 ekor kambing ni dengan harga seekor 23,000 lebih kurang. Tapi manfaatnya kita nak cuba luaskan. Supaya apa? Supaya ialah kalau bagi seekor pula, bagi seorang sekilogram dengan harga mahal, lepas tu nak masak pun susah sebagainya. Apa kita buat? Kita akan korbankan 2 ekor kambing di sana dan insya-Allah kita akan buat sajian nasi Arab dengan daging korban ataupun sajian nasi daging lah. Supaya manfaatnya dapat diperluaskan dan kita target dengan 2 ekor kambing ni kita dapat memberi paling kurang paling tidak untuk 1,000 orang lah manfaat kepada orang di Gaza Palestin. Jadi insya-Allah kita akan korban pada hari pertama dan kedua dan sebagainya dan kita akan raikan mereka dengan kita buat jamuan beramai-ramai lah. Jadi sedekah daging ini walaupun dapat kecil tapi peluang keemasan untuk kita sertai supaya manfaatnya dapat diperluaskan dengan seluas-luasnya. Jadi Gaza macam mana pun harga kita dapat buat. Jadi insya-Allah kita mengharapkanlah, bayangkan 50,000 orang yang dengar kita punya siaran pada pagi ini, yang infakkan mungkin RM10 saja, kita dapat kumpulkan 500,000 untuk kita hantar ataupun kita laksanakan korban di Bumi Anbiya.
Jadi bayangkanlah dia punya besarnya manfaat untuk kita semua. Betul. Dan bagaimana misalnya kalau Ustaz kalau kita nak bantu saudara-saudara kita di sana kan, tadi Ustaz kongsikan yang berada di Palestin, yang di Gaza, mungkin di tempat lain ada package-package yang ditawarkan oleh Global Hayat sendiri untuk mereka melaksanakan ibadah kurban bersama. Okey. Ibadah korban pada tahun ini kita buat banyak tempat lah. Kita ada Palestin, Syria, Lubnan dan juga Yaman. Yang paling rendah RM800 di Yaman lah. Saya tak nak cerita yang nak tengok yang mahal ni, boleh tengoklah harga-harga di bumi Syam. Tapi bumi Ambiak Yaman ni serendah RM800. Jadi kita buat pada tahun ini dan insya-Allah saya sendiri akan menyertai misi korban hayat dekat Yaman. Dan tim kami dekat di lapangan sama ada di Palestin ke Syria dan juga Lubnan, mereka akan melaksanakan korban di sanalah. Daripada A to Z, maknanya daripada pemilihan haiwan korban sampailah daging korban tu dapat di tangan ataupun disuapkan dalam mulut-mulut mereka memerlukan di sana. Jadi siapa yang nak sertai boleh sertai korbanhayat.com, korbanhayat.com, ataupun boleh hubungilah kita punya talian 03 923 7019 03 923 7019. Jadi terus hubungi. Kita akan buka kita punya penyertaan korban ni sampailah 24 Mei. 24 Mei malamnya kita akan buka sampai itulah. Tapi sedekah daging ni kita akan buka seleluasnya lah. Sampai lepas raya korban pun dapat kita buat sedekah daging. Sebab apa? Kita dah dahulukan lah. Dia punya jumlah yang mahal tu. Mudah-mudahan selepas tu adalah orang bersedekah dengan sedekah daging lah. Kemudian, maknanya itulah orang kata nampak macam sedikit kecil je, tapi besar sebenarnya. Orang kata manfaat apabila kita dapat bersedekah daging tu. Walaupun kita tak dapat melaksanakan ibadah korban kita sedekah daging pun besar manfaatnya kepada mereka yang memerlukan, insya-Allah di sana. Ustaz, bagaimana Ustaz, misal kata kalau ada yang sedang menonton ni nak membantu ataupun nak membantu saudara, sudah semestinya saudara-saudara kita yang memerlukan di sana, tapi bagaimana misal kata kalau mereka nak melaksanakan ibadah korban bersama dengan Global Hayat, caranya Ustaz? Okey, caranya mudah. Boleh lari kita punya laman sawang korbanhayat.com ataupun nombor tadi lah 03 923 7019. Senang cerita korbanhayat.com lah. Maknanya kita boleh buka website tu, lihatlah apa bantuan ada juga apa package yang ada. Cumanya memang package di Bumi Syam saya terang memang mahal. Harga begitulah harga di sana. Tapi yang paling rendah yang boleh sertai RM800 kan. Banding dengan Malaysia ni mungkin dekat Malaysia satu bagian lembu 800, 8,500 ataupun 900 lah. Jadi di Yaman ni RM800 sahaja. Jadi kalau rasa mahal juga RM800 ni, boleh kita buat sedekah daging. Maknanya siapa yang dah buat dah sertai ibadah korban kat Malaysia ke tempat-tempat lain, boleh juga join projek ni untuk kita bantu Bumi Syam, Bumi Ambiak dengan serendah RM50 atau semampunya. RM10 pun tak apa. Maknanya kita mengharapkan dalam tempoh babaki ni kita dapat kumpul sebanyak mungkin sedekah daging ni untuk kita buat di sana. Target kami kita akan buat seekor di Baitul Maqdis, seekor lembu, 2 ekor kambing di Baitul Maqdis, 2 ekor di Gaza, 2 ekor di Syria, 2 ekor di Lubnan, dan insya-Allah ada 5 ekor kambing dan juga 5 ekor kambing lah dekat Lubnan dan juga Syria. Dan Yaman ni insya-Allah misi akan datang ni minggu depan saya akan pergi. Kita akan buat insya-Allah 5 ekor lembu dan juga 50 ekor kambing lah. Dan terbuka luas lagi. Kita masih buka luas lagi untuk orang ramai sertai. Tak dapat nak buat yang mahal, package korban yang agak mahal sedikit tu, mungkin boleh sertai sedekah daging lah. Jadi sedekah daging ni insya-Allah peluang keemasan untuk semua kita rebut. RM10 ke, RM30 ke, RM50 ke, insya-Allah duit dikumpulkan. Kita satukan, kita beli haiwan korban, kita buat korban, kita sembelih, kita lapar, kita potong dan sebagainya. Kita buat sajian khas daging nasi daging kepada saudara kita di sana. Dan alhamdulillah saya tambah sikit dekat hari Arafah pun kita akan buat khas. Maknanya kita akan buat jamuan iftar jama'i ataupun buka puasa berjemaah dekat Masjid Hayat yang kita telah bina di sana. Ada 2 Masjid Hayat dekat Gaza. Kita akan jamulah satu buah masjid tu dalam 350 pack iftar sempena hari Arafah. Jadi kita cubalah sedia upaya supaya kita dapat rebut pahala-pahala yang ada ni. Mudah-mudahan saya Ola dan sebagainya, kita semua akan dapat pahala dengan perjuangan yang kita membantu tempat yang diberkati, tempat yang akan insya-Allah doa mereka di sana tu akan sampai kepada kita. Dengan apa keikhlasan kita buat, insya-Allah pahala dapat, keberkatan dapat dan akan
menjadikan kita ni sebahagian daripada mereka yang akan bebaskan Palestin dan di bumi Syam secara amnya, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Dan Ustaz ada sedikit masa yang berbaki ni, sedikit pesanan kepada penonton-penonton kita berkaitan dengan ibadah korban, mungkin Aidil Adha dan juga menjelang hari Nakbah pada Jumaat ini, Ustaz. Okey. Kita jadikan Nakbah juga ada hari ini sebagai satu peristiwa untuk kita memperingatilah. Sebab dia mengajar kita pengorbanan, keikhlasan dan juga kemampuan kita untuk sentiasa bersama dengan perjuangan. Dan jadikan peristiwa ini penting supaya kita dapat memperingati mereka dan insya-Allah usaha kita berterusan sampai bila-bila lah. Jadikanlah perjuangan ini tanpa noktah sampailah kita dipanggil Taala untuk kita zahirkan, tunjukkan apa pengorbanan kita buat untuk kita bebaskan Palestin dan juga bumi Syam secara amnya, insya-Allah. InsyaAllah kami mendoakan terbaik, semoga segalanya dimudahkan Allah. InsyaAllah mudah-mudahan berjalan lancar hendaknya segala program yang dilaksanakan, dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Farhan Muhammad Fadil, Ketua Pegawai Eksekutif Global Hayat bersama dengan kita di pentas Assalamualaikum. InsyaAllah membuka ruang kepada kita sambil kita melaksanakan ibadah korban, kita juga dapat membantu saudara-saudara kita yang memerlukan makanan, terutamanya di bumi Anbiya, bumi Syam. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama. Dan kita berhenti berehat sekali lagi, insyaAllah kita kembali dalam Assalamualaikum. Teruskan bersama dengan kami selepas ini.